FIFA adalah singkatan dari Federation International de Football Associations yang dalam bahasa Inggeris bermaksud International Federations of Association Football. FIFA ditubuhkan pada tahun 1904 dan ibu pejabat adalah di Zurich, Switzerland. Skandal rasuah FIFA ialah satu siri skandal rasuah yang melibatkan beberapa pegawai FIFA termasuk presiden dan naib presiden serta pegawai peringkat bawahan. Skandal itu termasuk berbagai tawaran termasuk menerima rasuah berkaitan proses pemilihan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, menjual hak penyiaran dan mengatur perlawanan. Bilakah skandal tersebut berlaku? Kes ini bermula pada tahun 2015 apabila pihak berkuasa di Amerika Serikat dan Switzerland menahan beberapa pegawai FIFA dan melancarkan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang melibatkan organisasi itu. Charles Blazer, Wakil Persatuan Bola Sepak USA ke FIFA, membocorkan rahsia informasi tentang skandal penyelewengan. Pihak yang terlibat dalam skandal rasuah tersebut ialah Sepp Blatter, iaitu Presiden Persatuan Bola Sepak Antarabangsa, dan juga Michael Platini, iaitu Presiden Kesatuan Bola Sepak Eropah. Justru adalah garis masa untuk skandal rasuah melibatkan FIFA. Pada bulan Mei tahun 2015, Charles Blazer, Wakil Persatuan Bola Sepak USA ke FIFA, membocorkan rahsia dan informasi tentang skandal penyelewengan. Pada bulan yang sama, Badan Berkuasa Switzerland menahan 7 pegawai FIFA hasil siasatan Badan Kehakiman Amerika Serikat atas kesalahan rasuah menggelapkan mata wang dan penipuan cukai sejumlah $150 juta. Pada bulan Jun tahun 2015, Sepp Blatter dilantik semula sebagai presiden untuk pengkalian kelima selepas pilihan raya. Pada bulan Julai tahun 2015, Sepp Blatter meletak jawatan, namun siasatan terhadapnya dimulakan bersama bekas calon presiden Muhammad bin Salman atas dakwaan penyelewengan dana FIFA. Pada bulan Februari tahun 2016, Sepp Blatter dan Michael Platini diharamkan terlibat dari aktiviti bola sepak selama 8 tahun, manakala setiausaha FIFA Jerome Bagley diberi larangan secara 12 tahun. Antara faktor-faktor berlakunya skandal rasuah yang melibatkan FIFA adalah yang pertama, kekuasaan dan pengaruh ekonomi. Hal ini kerana FIFA mempunyai kuasa besar dalam industri bola sepak global. Jumlah wang yang besar yang terlibat dalam hak penyiaraan, penajaan dan kontrak lain menghujudkan insentif yang besar untuk berlakunya rasuah. Yang kedua, budaya rasuah dalam diri. Budaya rasuah wujud dalam bahagian badan bola sepak kerana bagi setengah individu, amalan rasuah boleh diamalkan dan dilakukan kerana dapat memperoleh keuntungan yang besar. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan kelemahan dalam struktur pengurusan. Struktur organisasi FIFA berlaku tidak tulus dalam membuat keputusan dan penggunaan data. Kekurangan pengawasan luar dan keputusan yang dibuat secara tertutup menghujudkan amalan rasuah. Yang terakhir adalah kurangnya kesedaran mengenai isu integriti dan etika dalam sukan. Perkara ini dapat melahirkan individu yang kurang berfikir untuk bertindak dengan jujur dan adil kerana hal ini dapat mendorong individu untuk menerima rasuah. US Department of Justice mengeluarkan 47 kiraan, 164 muka surat dakwaan jenayah yang menjawab 7 eksekutif FIFA menerima rasuah sebanyak 150 juta selama 20 tahun. Jadi, apakah kesalahan undang-undang dalam kes ini? Kesalahan undang-undang termasuk eksekutif pemasaran sukan dengan penipuan, penerimaan rasuah, pemberian rasuah dan pengumpulan wang haram di bawah RICO Act. Semua aset yang diagihkan kepada mangsa jenayah termasuk organisasi bola sepak yang ditipu tertakluk kepada dilunjukkan. Bukan ini saja, Sepp Blatter dan Michel Platini juga ditanggung selama 8 tahun. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada langkah-langkah mengatasi masalah integriti dan rasuah. Bagi mengurangkan kes-kes integriti dan rasuah, pihak berkuasa hendaklah proaktif dalam menetapkan penguatkuasaan yang berkesan untuk menangani kesalahan integriti dan rasuah dengan tegas, termasuklah penyiasatan yang menyeluruh dan hukuman yang sesuai bagi mereka yang terlibat dalam kesalahan tersebut.
Yang kedua, kerjasama antarabangsa. Menyediakan kerjasama dalam penyelidikan dan penguatkuasaan undang-undang untuk memastikan bahawa pelaku rasuah tidak dapat mengelakkan tanggungjawab undang-undang dengan melarikan diri ke negara lain. Yang ketiga, sokongan kepada whistleblower atau lebih dikenali sebagai pemberi maklumat. Pihak berkuasa hendaklah menyediakan saluran yang selamat dan mudah diakses bagi individu untuk melaporkan tindakan rasuah tanpa rasa takut dan khawatir akan pembalasan, termasuklah perlindungan terhadap pelapor rasuah dari tindakan diskriminasi dan sebagainya. Seterusnya, transparansi dalam pengurusan kewangan. Mana-mana majikan atau organisasi haruslah memastikan transparansi penuh dalam pengurusan kewangan, termasuklah pembentangan laporan kewangan yang terperinci dan pemeriksaan akaun yang teliti untuk mengelakkan kemungkinan penyalahgunaan dana dan rasuah. Yang kelima, pendidikan kesedaran. Pihak kerajaan program pendidikan dan kesedaran secara berkala kepada semua pihak yang terlibat dalam organisasi mengenai pentingnya integriti dan bahaya rasuah. Ini boleh termasuk sesi latihan, ceramah dan bahan bacaan. Akhir sekali, pemantauan berterusan di mana pihak berkuasa melakukan pemantauan berterusan terhadap aktiviti organisasi untuk mengesan tanda-tanda rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Ini boleh melibatkan penyiasatan dalaman dan penggunaan teknologi untuk mengesan transaksi yang mencurigakan. Jadi, pengajaran dari kajian kes rasuah FIFA yang pertama, kepentingan ketelusan dan accountability. Kurang ketelusan, skandal tersebut berpunca daripada budaya kerahsiaan dalam FIFA, menjadikannya sukar untuk mengesan dan mencegah amalan rasuah. Pengajarannya, organisasi memerlukan langkah ketelusan yang kukuh seperti rekod kewangan terbuka dan pengawasan bebas untuk memastikan kepimpinan bertanggungjawab dan mencegah penyalahgunaan kuasa. Yang kedua, kepimpinan beretika. Tingkah laku tidak beretika di bahagian atas. Skandal melibatkan pegawai tinggi FIFA menunjukkan cara kepimpinan menetapkan nada untuk budaya etika organisasi. Pengajarannya, pemimpin mesti aktif mempromosikan tingkah laku beretika dan menunjukkan integriti melalui tindakan mereka sendiri. Seterusnya, perlindungan pemberi maklumat. Takut untuk membalas dendam. Skandal itu mungkin berlaku lebih awal jika pemberi maklumat berasa selamat melaporkan salah laku. Pengajarannya, organisasi memerlukan dasar perlindungan pemberi maklumat yang mantap, yang menggalakkan pekerja melaporkan aktiviti yang mencurigakan tanpa rasa takut dan tindak balas. Yang keempat, kawalan dalaman yang lemah. FIFA tidak mempunyai kawalan dalaman yang betul untuk memantau transaksi kewangan dan mencegah rasuah. Pengajarannya, melaksanakan prosedur kawalan dalaman yang kukuh termasuk audit kewangan dan program pematuhan boleh membantu mengesan dan menghalang rasuah. Setelah itu, akibat salah laku. Tindakan awal yang terhad, respon awal dalam FIFA dilihat sebagai tidak mencukupi dan berpotensi meningkatkan amalan rasuah. Pengajarannya, organisasi mesti mempunyai akibat yang jelas untuk tingkah laku yang tidak beretika, termasuk tindakan disiplin yang pantas dan kemungkinan kesan undang-undang. Akhir sekali, kepentingan pengawasan bebas. Kekurangan pemeriksaan bebas. Skandal itu menekankan keperluan untuk badan pengawasan bebas untuk membantu memastikan amalan adil dan mencegah konflik kepentingan. Pengajarannya, melaksanakan mekanisme pengawasan bebas seperti audit waran atau lembaga bebas boleh memberikan perlindungan penting terhadap rasuah. Di dalam dunia bola sepak, kejujuran dan integriti adalah asas utama. Namun, apa yang berlaku apabila rasuah mula menyusup masuk? Rasuah dalam FIFA menggugat tidak hanya permainan tetapi juga moral individu yang terlibat. Peluang untuk berjaya dalam bola sepak tidak seharusnya bergantung pada hubungan yang tidak adil. Kepercayaan masyarakat terhadap bola sepak tergugat apabila rasuah memusnahkan keadilan dan juga integriti. Bagi generasi muda, contoh buruk ini boleh merosakkan nilai moral mereka. Impak ekonomi negara juga akan terjejas apabila rasuah memantau pertumbuhan industri bola sepak.
dan reputasi negara boleh hancur dalam mata masyarakat antarabangsa. Ini adalah peringatan bahawa rasuah dalam FIFA bukan sekadar satu isu tetapi satu ancaman yang serius terhadap integriti, ekonomi dan juga reputasi sukan bola sepak. Secara rumusan, kajian ini telah menekankan tentang kegiatan rasuah yang telah berlaku dalam FIFA. Pelakon rasuah merupakan tindakan yang dilarang dan tidak integriti. Ini disebabkan tindakan rasuah adalah tindakan yang melibatkan penipuan bukan sahaja dalam aspek kewangan, tetapi juga dalam aspek tidak keadilan terhadap parti yang dikenakan. Oleh itu, pihak-pihak berkuasa perlu mengambil tindakan seperti menitik beratkan pendidikan dan kesedaran supaya dapat mengelakkan berlakunya tindakan rasuah. Undang-undang yang elok juga perlu dikuatkuasakan supaya dapat mengurangkan kes rasuah yang serius. Sekian, terima kasih.